Call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih pada moderator majlis, iaitu saudara Muhammad Hilmi bin Salim. Terima kasih juga pada Ustaz Zul yang memimpin bacaan doa tadi. Tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MEC Mara Excellence Center yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan sedikit tazkirah pada petang ni. Alhamdulillah, dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini merupakan hari yang ke-14 kita menyambut ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ni, pada 14 Ramadan ini, kita semua berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, tajuk yang diberikan kepada saya iaitu cari menu ibadah daripada menu juadah. Menjadi satu kebiasaan kepada masyarakat kita secara umumnya. Bila sampai bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan kita dah rancang macam-macam menu yang berkaitan untuk berbuka puasa ataupun menu juadah-juadah untuk menyambut Aidilfitri. Tapi pada hakikatnya, bila kita rujuk balik, objektif bulan Ramadan adalah untuk untuk mendidik jiwa kita supaya kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Jadi sepatutnya bila kita sambut bulan Ramadan, bukanlah juadah itu yang menjadi keutamaan, tetapi mestilah menu ibadah itu yang menjadi keutamaan kepada kita untuk mendapat ketakwaan kepada Allah dan bukan untuk mendapat kekenyangan pada diri kita selepas kita buka puasa nanti. Sebab itulah saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, marilah kita muhasabah diri kita supaya Ramadan kali ini, pada tahun ini yang kita sambut dengan penuh kesederhanaan. Bazar Ramadan pun tak buka, banyak pasaraya pun tak buka disebabkan berlakunya PKP. Sekarang ni kita duduk dalam fasa yang seterusnya PKPB. Mudah-mudahan Ramadan kali ini merupakan satu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita dapat melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan, kita dapat sambut bulan Ramadan dalam keadaan yang baik, yang terbaik selama dalam kehidupan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala, yang banyak kita habiskan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah salah satu cara, salah satu kaedah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabil syadid. Orang yang bersyukur, Allah taala tambahkan nikmat kesyukuran. Orang yang tidak bersyukur, Allah taala berikan kepada dia dengan azab yang amat pedih. Maka di situ hendaklah kita muhasabah diri kita
kita ubah sambutan kita pada Ramadan kali ini. Juadah itu bukan menjadi keutamaan kepada kita, tetapi ibadah itulah yang menjadi keutamaan kepada kita. Sidang penonton yang dihormati Allah sekalian, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan tolong tutup mic tu tuan-tuan. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia mengganggu sesi ceramah kita pada petang ni. Insya-Allah. Seperti mana yang saya katakan tadi, menu berbuka lebih dipastikan sedap, menu ibadah bagaimana. Sebab itulah kita kena tanya pada diri kita kena tanya pada iman kita, takat mana kita sambut Ramadan. Kita sebagai hamba Allah yang Allah Ta'ala utuskan di dunia ini adalah untuk semata-mata mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah. Adakah ini yang kita tunjuk kepada Allah? Adakah ini yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hendaklah kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya Allah Ta'ala nak kita perbaiki diri kita. Kita sambut Ramadan ini dengan penuh ketakwaan, ketaatan kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada sambutan Ramadan kita lain daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Sedarlah kita bahawa kita ini adalah hamba Allah, orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilahirkan, dikeluarkan daripada tempat yang hina. Maka kita kena sedar bahawa kita hamba Allah dan kita kena patuh akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya tuan-tuan, apakah objektif dalam bulan Ramadan? Yang terutama yang kita sering sebut, iaitu bulan ibadah. Bila kita sebut bulan ibadah, bulan yang umum, pelbagai ibadah yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan itu sebagai ibadah? Sebab bulan Ramadan itu merupakan penghulu bagi sekalian bulan. Sebab itulah Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan ibadah-ibadah yang tidak terdapat di dalam bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan pahala yang berlipat kali ganda. Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan iaitu bulan yang diampunkan dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan cara untuk kita memperbaiki diri kita, mengubah diri kita agar daripada keadaan biasa selama kehidupan kita, bulan Ramadan kali ini menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang terbaik di kalangan masyarakat, manusia yang terbaik kepada isteri kita, manusia yang terbaik di kalangan anak-anak kita dan keluarga kita. Insya-Allah, marilah kita tanam tekad dengan sebulatnya bahawasanya Ramadan kali ini kita sambut bulan ibadah ini dengan terbaik, dengan penuh penghayatan pelaksanaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang kita boleh tengok dalam ayat, sepotong ayat yang saya nyatakan di dalam PowerPoint saya. Tuan-tuan boleh dengar semua. Helmi boleh dengar Helmi? Ya, clear dengar. Okay, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Orang yang sentiasa patuh akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sentiasa melaksanakan rukun-rukun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa
Puasa yang macam mana? Seperti mana puasa-puasa orang yang terdahulu. Siapakah orang yang terdahulu? Maka puasa kita mestilah kita mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala? Iaitu kita kena mengikut seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan qudwah hasanah kepada kita, contoh tauladan yang baik kepada kita. Maka kita hendaklah merujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita tadi ini mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita mendapat cahaya di sisi di masa kita berada di dalam kubur, dan mendapat pertolongan semasa kita berada di padang mahsyar, dan seterusnya kita dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah tujuan yang Allah Taala nak kita berpuasa di bulan Ramadan? Adalah tidak lain dan tidak bukan, selama kita berpuasa selama 30 hari ataupun 29 hari sehingga masuknya Syawal, maka Allah Ta'ala nak satu kejayaan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala nak kita mendapat taqwa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua telah kamu mengelombangkan diri kamu daripada hari yang pertama bulan Ramadan sehingga ke 30 Ramadan. Mudah-mudahan segala ibadah kamu, segala pengorbanan kamu, segala usaha kamu dan ikhtiar kamu dan doa kamu semua, mudah-mudahan kita masuk dalam Syawal, menyambut hari raya Aidilfitri yang dikenali sebagai hari raya fitrah. Mudah-mudahan kita mendapat ketakwaan kepada Allah, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat kelazatan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita melaksanakan dalam bulan Ramadan ini berpuasa? Bagaimana untuk kita menghayati dalam bulan puasa? Maka disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi sebut as-saumu nisfus sabr. Berpuasa ataupun kita berpuasa, puasa itu adalah sebahagian daripada kesabaran. Maka hendaklah dalam puasa ini banyak dugaan-dugaan yang kita dapat. Dugaan kita tak boleh nak balik kampung disebabkan PKPB. Kita tak boleh nak merentas negeri disebabkan PKPB. Maka di sini puasa kita hendaklah penuh dengan kesabaran. Kita tak boleh nak melaksanakan tarawih di masjid dan surau sebagainya seperti mana yang kita laksanakan sebelum ni, seperti mana yang kita tengok sebelum-sebelum ni masjid dan surau dah diimarahkan oleh kita umat Islam untuk mendapatkan penghayatan pada bulan Ramadan. Tapi tahun ni semua kita tak boleh nak mengimarahkannya sebab kita nak mementeras COVID-19 ataupun COVID-19. Mudah-mudahan kita semua memperolehi kemenangan untuk melawan COVID tersebut. Maka hendaklah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satunya kunci untuk kita mendapat kemenangan di dalam bulan Ramadan. Sabar menahan lapar, sabar menahan mata daripada kita tengok benda-benda yang tidak diredai oleh Allah. Sabar diri kita, hati kita, mulut kita daripada keluar benda-benda yang mensyirikkan Allah, yang merosakkan jiwa kita seperti mana yang terkandung di dalam kitab. Kita boleh tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ada 7 perkara, 7 anggota badan kita yang perlu kita dijaga untuk mendapatkan keredaan ataupun ketakwaan kita kepada Allah. Maka hendaklah kita jadikan
bulan Ramadan ini salah satu platform, salah satu tempat untuk kita membersihkan diri kita, membersihkan 7 anggota kita tadi ini. Mudah-mudahan seperti mana yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, maka kita mendapat takwa kepada Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi seterusnya. Bulan Ramadan, para ulama, para salafus salih, para sahabat Nabi SAW menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kenapa dengan penuh kegembiraan dalam bulan Ramadan? Inilah salah satu platform yang terbaik, salah satu tempat yang terbaik, salah satu institusi yang terbaik pada diri mereka, untuk mereka membersihkan diri mereka, untuk mereka menyucikan diri mereka, untuk memperolehi kejayaan. Seperti mana kita tengok anak-anak kita. Anak-anak kita tak dapat nak pergi sekolah disebabkan PKP, disebabkan PKPB. Ya? Maka kita dekat rumah kita susah hati sebab anak kita duduk rumah, tengok TV dan sebagainya. Nak suruh buat kerja sekolah pun susah sebab di rumah bukan adalah satu tempat yang di sekolah yang dikhususkan untuk belajar. Di rumah ini macam-macam keadaan yang ada. Kita pun kadang-kadang tak sempat nak tengok kerja sekolah anak kita yang berlambat-lambat secara online dan sebagainya. Maka sekolahlah menjadi satu platform untuk melatih anak kita, mendidik anak kita memperolehi kejayaan. Dan apa yang dicita-citakan oleh anak kita, maka di situ adalah satu tempat yang terbaik untuk memperolehi cita-cita kita. Maka bulan Ramadan ini dikenali sebagai sekolah ataupun madrasah untuk melatih diri kita selama 30 hari, untuk melatih diri kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, iaitu satu ijazah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijazah yang kita tidak akan dapat di dunia tapi dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bagi pada diri kita di padang mahsyar nanti. Allah Ta'ala akan raih kita dengan sebaik-baik yang mungkin, dengan disediakan dengan berbagai kemudahan kepada kita untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Pelbagai kemudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita semua untuk mencapai cita-cita kita, untuk memperolehi cita-cita kita. Nah, Allah Ta'ala dah membantu kita banyak untuk mencapai menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Kita tengok seperti mana hadis Nabi SAW. Iza daqala syahru ramadana futihat abwabus sama' ataupun futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabus sama' ataupun futihat abwabul jannah, dibuka seluas-luasnya pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Diraikan kita, disambutkan kita dengan penuh sambutan yang bertujuan Allah Subhanahu wa taala nak kita raikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Kemudian wa khuliqat abwabu jahannam, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa sulsilatis syayatin, maka dibelenggu akan syaitan-syaitan. Maka di bulan Ramadan, manusia ini hanya berlawan kepada nafsu sahaja dalam diri dia. Selain daripada syaitan yang asli, manusia hanya melawankan nafsu. Manusia melawankan manusia yang merupakan syaitan, yang menghasut, yang mengajak manusia lain melakukan kesalahan,
yang mengajak manusia lain melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, di zaman ICT, di zaman teknologi yang serba canggih ini, ada satu lagi syaitan yang dikenali sebagai syaitan teknologi. Apa dia tuan-tuan? Dengan menggunakan jari kita, kita type, kita share satu-satu benda yang boleh merosakkan hubungan kita sesama manusia, yang boleh mendatangkan fitnah kita kepada manusia lain. Maka di situ hendaklah kita hentikan perbuatan-perbuatan tersebut, kerana bulan Ramadan ini kita hanya melawan sebilangan tertentu, iaitu daripada nafsu kita, untuk elakkan diri kita terjebak akan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka dekat sini saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, maka kita kena insaf daripada perbuatan-perbuatan kita. Yang kita suka main Facebook, yang kita suka main Instagram, yang kita suka main WhatsApp dan sebagainya, maka kita hendaklah hentikan, gunakan platform-platform teknologi tersebut untuk memberi faedah pada diri kita, kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan usaha kita, dengan perkongsian kita di dalam platform tersebut, maka dapat sedikit sebanyak mentarbiyah sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, follower-follower kita, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Besar ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam bulan Ramadan, selain daripada Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga Allah seluas-luasnya, selain daripada Allah taala tutup pintu neraka serapat-rapatnya, selain daripada Allah taala belenggukan syaitan, selain itu juga Ramadan ini tidak akan berjaya, ibadah dalam Ramadan ini tidak akan berjaya, melainkan diri kita, usaha diri kita sendiri hendaklah bersungguh-sungguh menghayati bulan Ramadan ini. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Barang siapa, man qama Ramadana, barang siapa yang mendirikan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Maksudnya kita kena buat bulan Ramadan ini, ibadah dalam bulan Ramadan ni dengan ikhlas sungguh. Macam mana kita nak dapat ikhlas? Maka kita kena ada kesabaran dalam bulan Ramadan. Kita nak bangun sahur payah. Sebelum bulan Ramadan, payah kita nak bangun subuh. Tapi disebabkan kesabaran kita, maka bulan Ramadan ini kita mampu untuk bangun bersahur. Kenapa? Untuk mendapat fadilat di dalam puasa kita, iaitu bersahur. Apa lagi? Maka hendaklah kita bersabar dalam menempuh hari. Selama satu hari kita berpuasa, daripada pagi hingga terbenamnya matahari, iaitu menahan lapar dalam perut kita. Perut kita berbunyi, perut kita kosong, dahaga dan sebagainya. Maka kita sanggup tahan, walaupun kita tengok orang lain minum. Anak-anak kita yang belum lagi mampu untuk berpuasa minum. Kita tengok dalam peti ais kita lauk-lauk yang semalam. Kita tengok dalam peti ais kita makanan ataupun air yang semalam, tengok memang menyelerakan. Tetapi disebabkan kesabaran kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sanggup dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh sungguh-sungguh, kita sanggup laksanakan ibadah bulan puasa ini. Sanggup kita puasa daripada awal hingga ke akhirnya. Sebab itulah kita nak kena tengok balik. Selalunya kita sambut bulan puasa, puasa kita laksanakan terbaik sebaik yang mungkin.
sanggup kita puasa, sanggup bagi orang perempuan yang bergelar isteri ataupun ibu bangun seawal pagi pukul 4 ataupun 3 pagi, sanggup masak juadah, perangat juadah-juadah untuk bersahur bersama keluarga, bangun seawal pagi, mujahadah, kesabaran yang dilakukan. Tetapi perkara itu semua tidak cukup selagi mana kita tidak menjaga aurat kita, selagi mana kita tidak menjaga ibadah kita, ibadah solat kita, selagi mana kita tidak menjaga pertuturan kita, maka puasa itu belum lagi lengkap. Tapi maka di sini saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, maka kita hendaklah ada satu konsep mujahadah dalam diri kita. Maka kita hendaklah bersungguh-sungguh walaupun sebelum ni kita tak mampu nak melaksanakannya, tetapi disebabkan keberkatan dalam bulan Ramadan, maka kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh dengan penuh keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sanggup harungi Ramadan ini dengan sebaik yang mungkin. Ibadah Ramadan ini kalau kita kaji balik, kita muhasabah balik, kita tak buat pun dalam bulan lain. Tapi kenapa bulan Ramadan ini kita boleh buat? Sebab imanan wahtisaban. Kita buat dengan sungguh-sungguh. Bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, kita buat dak sunat witir. Tak buat pun sunat witir. Lepas sembahyang isyak terus, kita habis. Buang kain telekung, angkat sejadah, simpan, tengok TV ataupun tidur dan sebagainya. Tapi disebabkan bulan Ramadan inilah, maka kita buat solat tarawih, kita buat sunat-sunat yang lain dan sebagainya. Sebab kita buat dengan imanan wahtisaban. Yang dimaksudkan man qama Ramadana. Kata Al-Hafiz bin Ibnu Hajar. Man qama, apa yang dimaksudkan dengan man qama Ramadana? Iaitu menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam-malamnya, seperti mana kita bangun sahur, seperti mana kita solat dan sebagainya. Kata pula Imam An-Nawawi, man qama Ramadana, iaitu menghidupkan malam-malamnya dengan solat tarawih dan sebagainya. Sebab itulah sekarang ni kalau kita tengok di masjid, tak ada solat tarawih, solat fardu pun tak ada, solat Jumaat pun tak ada, dihentikan disebabkan untuk mencegah penularan COVID-19 ataupun COVID-19. Maka menjadi tanggungjawab ketua keluarga untuk mengimamkan, mengajak ahli keluarga dia daripada isterinya, anak-anaknya dan sebagainya untuk solat bersama-sama di rumah. Mudah-mudahan walaupun kita tak boleh buat di masjid, tapi di rumah kita buat berjamaah. Mudah-mudahan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala solat jemaah di rumah disebabkan Covid mendapat 27 ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kurang fadilat di masjid tu, kita kurang. Tapi tidak mengapa, disebabkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada ulil am, maka kita taat, kita ikut apa yang diarahkan oleh pihak pemerintah kita. Maka di sini menjadi satu kelebihan kita Ramadan waktu PKP ini, iaitu ibu bapa ataupun bapa ataupun ketua keluarga untuk melatih diri dia, ambil kesempatan untuk belajar mengimamkan solat, belajar mengimamkan solat tarawih, belajar mengasuh anak-anaknya untuk menjadi manusia yang bertakwa daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu role model dalam keluarga dia. Contoh yang paling dekat kepada isteri dan anak-anak. Satu keluarga itu tak dapat mawardah, sakinah dan mawardah, maka bermula nak dapat benda tu, maka bermula dah dia daripada tauladan yang ditunjukkan oleh suami sebagai ketua keluarga, seterusnya isteri kepada anak-anak untuk menjadikan satu keluarga mawardah warahmah. Itu
Mudah-mudahan saya doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, mudah-mudahan kita semua ni warga Mara mendapat satu keluarga yang dinamakan sebagai mawardah warahmah. Mudah-mudahan sama ada selepas Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan ini. Seterusnya, bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan maghfirah. Apa yang dimaksudkan bulan maghfirah? Bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok balik daripada awal perbicaraan saya tadi ni, banyak sungguh Allah Taala bagi kelebihan kepada sesiapa yang dapat masuk di dalam bulan Ramadan ni. Sebab itulah Nabi menganjurkan kita, apabila sampai nak masuk bulan Ramadan daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban, Nabi ajar kepada kita supaya berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab tidak ada perkara-perkara ibadah kelebihan dalam bulan Ramadan ini ada dalam bulan-bulan yang lain. Sebab itulah Nabi ajar kita gunakan doa-doa ni. Mudah-mudahan kita masuk dalam bulan Ramadan, kita dapat ambil apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati Allah sekalian. Maka Nabi menyarankan satu doa kepada Siti Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anhu, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk dalam bulan Ramadan, maka hendaklah kita berdoa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun kalau kita jadi imam kepada anak-anak kita, afwa fa'fu anna. Itu tuan-tuan. Maka kita hendaklah berdoa. Doa yang diajar oleh Nabi SAW boleh kita jadikan sebagai amalan kita di dalam bulan Ramadan ini. Terutama sekali kita kena banyak baca doa ini pada 10 malam terakhir. Kalau kita tengok fasa yang kita ada sekarang ni, kita masuk ke fasa yang kedua dalam bulan Ramadan. Fasa yang pertama kita dah lepas. Mungkin fasa yang pertama kita suam-suam kuku. Tapi fasa yang kedua kita guna gear 2, iaitu laju sikit daripada fasa yang pertama. Maka fasa yang ketiga kita akan masuk 20 Ramadan nanti ni, maka kita buat sehabis baik, sepenuh dengan pengorbanan untuk kita mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti mana yang saya kata mula-mulakan tadi, mudah-mudahan kita mendapat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tak ada orang lain yang boleh bagi ampun. Hanya semata-mata daripada Allah saja yang boleh memberikan keampunan kepada kita. Afuwun karim, yang Maha Mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau suka memberikan keampunan, maka ampunkanlah aku. Ataupun maka ampunkanlah kami. Kita hendaklah menjadikan amalan doa ni di dalam solat kita, di dalam kehidupan harian kita, sebelum kita buka puasa, ataupun setiap kali kita sembahyang tarawih ataupun solat sunat tarawih. Maka kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua sekali, khususnya warga Mara, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah dosa kita selama umur kita daripada mula kita balik sehingga umur kita sekarang lebih kurang, katalah contoh 30 tahun ataupun 40 tahun, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah untungnya kita mendapat keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tinggal pada diri kita pahala-pahala yang banyak
Kalau kita mati pun Allah Ta'ala jemput kita pada waktu-waktu terdekat ni, na'udzubillah, maka timbangan kita sudah pasti, keimanan kita, pahala kita itu lebih banyak berbanding dengan dosa kita. Betapa untungnya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, perbanyakkan membaca Al-Quran. Ini antara menu-menu ibadah yang kita kena buat di dalam bulan Ramadan. Sebelum ni tak pernah kita membaca Al-Quran. Dah lama kita tinggal Al-Quran. Tengok huruf Al-Quran, takat huruf hijaiyah tu saja yang kita tahu. Alif sampai ya. Tapi bila masuk lebih sikit, buka surah selain daripada Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, maka kita dah tak boleh nak baca dah. Al-Fatihah tu pun nasib, sebab kadang-kadang kita dengar anak kita mengaji, kadang-kadang kita dengar tu imam sebut, kadang-kadang kita dengar orang lain, kadang-kadang kita masuk dalam majlis-majlis, orang baca doa, sebelum baca doa orang baca Fatihah. Maka di situ, maka inilah kesempatan yang terbaik. Maka kita kena ada target dalam kehidupan kita bila kita masuk dalam bulan Ramadan. Kali ini Quran aku nak pergi sampai mana? Tahun lepas mungkin kita tak dapat langsung. Tapi tahun ni target kita nak sampai mana? Seboleh-bolehnya mungkin kita nak pergi sampai satu Quran khatam. Bagi orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang tak pandai membaca Quran mungkin tak sampai. Apa salahnya? Sebelum ni kita hanya tahu Fatihah, 3 qul. Apa salahnya dalam bulan Ramadan ni kita tambah lagi bacaan-bacaan surah-surah pendek dalam juzuk amma lagi. Mudah-mudahan kita ada upgrading daripada diri kita, daripada surah-surah tersebut 3 qul dan Fatihah. Maka kali ni kita dapat tahu lebih lagi, tambahan lagi 2-3 surah lagi yang kita dapat tahu. Terutama sekarang ni kita duduk di rumah, kita kena imamkan keluarga kita solat tarawih. Inilah masanya untuk kita mempelajari Al-Quran, untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bapa yang baik, mudah-mudahan kita menjadi ibu yang baik, mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok balik, kita jadikan satu role model pada diri kita. Sebagai contoh saya bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian. Iaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sebelum bulan puasa, khatam Qurannya seminggu sekali. Apabila masuk dalam bulan Ramadan, Imam Al-Ghazali khatam Qurannya sehari sekali. Ada pendapat yang menyatakan bahawasanya khatam Qurannya pagi sekali, petang sekali, petang ataupun malam sekali. Macam mana Imam Al-Ghazali boleh khatam Quran setebal Quran itu dalam masa setengah hari siap? Sehari boleh sampai 2 kali khatam. Maka di sini kita nak kena muhasabah diri kita. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah dia ibadah yang dilakukan tak sama kualiti dia dengan kita. Maka sebab itulah kita nak kena kejar, kita nak kena berusaha, kita nak kena berlari daripada berjalan. Maka kita nak dapatkan ibadah kita seperti mana contoh yang sudah saya sebutkan tadi, iaitu Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian, saya bubuh gambar dalam PowerPoint saya ni, iaitu tuan-tuan dan puan-puan pun kenal bahawa ni ada sedikit isu yang berkaitan dengan kerja amal yang dibuat oleh Ustaz Abid Liu. Saya bubuh ni sebagai ikon kepada kita semua. Kita juga boleh jadi orang hebat sepertinya. Kita tengok rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada dia melimpah ruah disebabkan kerja-kerja amal yang dibuat olehnya. Jangan kita iri hati kepadanya, tapi kita iri hati
bagaimana kita nak menjadi orang yang lebih hebat daripada dia di segi kerja-kerja amal yang dilaksanakan olehnya. Sedekah jariah adalah salah satu cara untuk kita sambut bulan Ramadan, adalah salah satu kaedah ataupun ibadah yang kita perlu buat di dalam bulan Ramadan. Saya rasa sedekah jariah ni tak membebankan kita, tak susah kita nak buat seperti mana ibadah yang lain. Nah, sedekah jariah, apa yang kita ada, kita rasa nak bagi dekat orang dengan niat keikhlasan, maka kita itulah dinamakan sebagai sedekah. Walaupun nilai yang kita keluarkan tu sedikit, walaupun nilai tu tak terlalu besar. Sehingga kan Nabi SAW kata, kalau sedekah ni kita keluar dengan keadaan yang ikhlas, walaupun setengah tamar sekalipun, besar nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya petik daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Sebab itulah Ustaz Abid Liu dia bagi sedekah, dia bubuh dalam Facebook dan sebagainya sebagai war-war. Maka janganlah kita meletakkan su'uzon kepada dia, meletakkan sangkaan yang jahat kepada dia. Dia nak menunjuk, dia nak tunjuk katakan dia bagi sedekah, kebaikan yang dilakukan nak mempromosikan diri dia. Jangan kita letak benda-benda yang macam tu kepada diri dia. Macam mana keadaannya? Maka kita tengok dia sebagai ikon pada diri kita, akan amalan-amalan yang diberikan, yang dibuat oleh dia. Mudah-mudahan kita juga boleh ikut jejak dia sama. Kalau kita tak boleh nak ikut jejak dia sama, maka di sini kita bantulah dia, sama ada dari segi sumbangan dan sebagainya, beli daripada apa-apa yang dia berniaga dan sebagainya, kita support dia. Mudah-mudahan dengan duit kita tadi ni, dengan sedikit nilai yang kita bagi kepada dia, kita sumbang kepada dia, dengan kerja buat kita, Allah Ta'ala juga menilai diri kita dengan saham yang kita berikan kepadanya. Sebab itulah, bukan semua benda di dunia ni orang buat baik kita tengok di sisi yang tak baik. Maka kita tengoklah dulu di sisi yang baik. Bersangka baiklah kepada orang-orang yang macam ni. Maka kita jadikan dia sebagai ikon pada diri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Kemudian, dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu, serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kita lakukan, yang kamu lakukan. Maka di situ ada perkara yang kita perlu zahirkan, ada perkara yang kita simpan. Yang penting apa-apa sekali yang kita buat, amalan yang kita buat, ibadah yang kita buat, mestilah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestilah diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah objektifnya Allah Ta'ala jadikan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maka kita kena faham, Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia adalah untuk semata-mata mengabdikan diri, menghambakan diri, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ajak tuan-tuan dan puan-puan semua, maka tengoklah apa kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah yang boleh kita jadikan sebagai satu ibadah secara istiqamah yang kita boleh buat, yang kita boleh laksanakan.
Mudah-mudahan kita buat tu menjadi istiqamah dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu ibadah yang kualiti. Kemudian seterusnya, satu benda yang paling besar dalam bulan Ramadan. Antara 30 malam bulan Ramadan, satu malam Allah Ta'ala bagi dalam bulan Ramadan, iaitu Lailatul Qadr. Apa dia bulan Lailatul Qadr? Satu bonus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam Lailatul Qadr adalah kebaikan dia, ibadah yang kita laksanakan, tak kisahlah kita laksanakan berapa banyak ibadah, tapi Allah Ta'ala nilai dia ibadah-ibadah yang kita buat seolah-olahnya seperti mana 1000 bulan. Macam mana berlakunya kisah Lailatul Qadr? Nabi SAW duduk bersembang, berbual dengan sahabat-sahabatnya. Nabi cerita, pada satu ketika dahulu dalam kalangan Bani Israel, ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang cukup taat kepada Allah, yang cukup patuh kepada Allah, orang yang sangat soleh, yang melaksanakan ibadah dia lebih daripada 1000 bulan. Sehingga kan ada riwayat yang menceritakan bahawasanya lelaki Bani Israel ini, orang yang abid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dalam masa 1000 bulan dia berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lelaki Israel ini bernama Syam'un. Satu lelaki, ada riwayat yang menceritakan bahawasanya lelaki yang bernama Syam'un ini adalah di kalangan Nabi. Ada yang kata bukan. Tapi kita tak maulah nak cerita benda tu semua di segi khilaf-khilaf tersebut. Cuma kita nak ambil pengajaran daripada cerita tersebut, daripada cerita Syam'un ini. Siapa dia Syam'un? Satu lelaki yang Allah Ta'ala bagi kelebihan pada diri dia, bukan takat kuat ibadah, tapi tubuh badan dia juga perkasa, cukup kuat. Kalau kita tengok dalam filem Melayu dulu, ada satu filem yang dinamakan sebagai Badang. Tapi Badang tu dia jadi kuat adalah disebabkan dia makan muntah jin. Tapi Sam'un ni bukan sebab makan muntah jin, tapi adalah disebabkan ketaatan dia kepada Allah. Keikhlasan dia beribadah kepada Allah, keikhlasan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehinggakan ibadah semua benda yang dia buat tadi ni, sehinggakan 1000 tahun, 1000 bulan. Sebab itu Sam'un ini dalam semua peperangan yang disertai oleh Syam'un mendapat kemenangan dengan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga akan menyebabkan musuh-musuh dia ketakutan kepada Syam'un. Semua manusia pada ketika itu yang menentang syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak mau tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka semua orang-orang tu Syam'un perang orang-orang tersebut, sehingga akan menyebabkan Raja Israel yang menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ketika itu menjadi takut, sehingga akan mereka musuh-musuh Sam'un ini duduk berbincang, macam mana cara untuk kita menumpas, kita bunuh si Sam'un ini yang banyak merosakkan kita, yang banyak mengalahkan kita. Pelbagai cadangan yang dibuat, pelbagai perkara yang dibuat. Akhirnya keluar satu pandangan, satu idea daripada kalangan-kalangan orang yang berbincang dengan Raja Syam'un, menyatakan bahawasanya kita offer kepada masyarakat, kepada rakyat, bahawasanya siapa yang mampu menangkap Sam'un ini, kita bagi ganjaran yang cukup lumayan. Maka diwar-war oleh Raja Israel kepada seluruh rakyat dia, maka didengari oleh isteri Sam'un. Maka isteri Sam'un tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isteri Sam'un, orang yang paling dekat dengan Sam'un, orang yang paling dikasihi oleh Sam'un, maka sanggup menjadi dalang duri dalam daging untuk
membunuh si Sam'un ini. Maka isterinya menerima tawaran yang diberikan oleh Raja Israel tersebut dengan ganjaran-ganjaran. Maka malam pertama isteri Sam'un menunggu untuk mengikat si Sam'un untuk ditangkap oleh musuh-musuh beliau. Maka tunggu dengan penuh harapan dan sebagainya. Maka isterinya tertidur disebabkan ibadah yang cukup kuat dilakukan oleh Sam'un. Sam'un ni malam dia tidur hanya seketika sahaja, sehingga akan menyebabkan isterinya tunggu, dan akhirnya isterinya sendiri pun tak tertahan dengan ibadah yang dilaksanakan oleh Sam'un. Maka isterinya tidur. Hari yang pertama gagal percubaan untuk membunuh Sam'un. Hari yang kedua isterinya tunggu lagi, dan akhirnya isterinya dapat mengikat si Sam'un dengan ikatan yang cukup kuat. Apabila Sam'un jaga daripada tidurnya untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Sam'un tengok diri dia diikat. Maka dia bertanya kepada isteri dia, siapa yang ikat ni? Isteri dia kata, saya yang ikat. Kenapa kamu ikat? Aku nak mencuba, aku nak menduga kekuatanmu. Maka Sam'un dengan senang, walaupun diikat dengan tali yang terbaik, dengan senang sekali Sam'un membuka ikatan-ikatan tersebut. Terkejut isterinya. Maka hari yang ketiga yang seterusnya dicuba lagi oleh isterinya dengan ikatan daripada rantai besi. Maka gagal juga usaha tersebut. Sam'un dapat buka rantai besi itu dengan mudah. Maka akhirnya isterinya bertanya kepada Sam'un dengan penuh lakonan untuk mendapatkan rahsia kekuatan Sam'un. Maka Sam'un akhirnya terpengaruh dan menceritakan akan rahsia kekuatan Sam'un. Maka Sam'un kata salah satunya daripada ibadah-ibadah yang dilakukan, dan dia adalah salah seorang daripada hamba Allah ataupun orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala. Dia menceritakan kepada isterinya kelemahannya terletak kepada rambutnya yang panjang. Maka dan malam seterusnya isterinya memotong akan rambut-rambut yang ada di kepala Sam'un. Potong sehingga botak, dan rambut di kepala Sam'un dijadikan tali ikatan kepada kaki dan tangan beliau. Maka bangunnya Sam'un, dan ikatan yang dibuat oleh isterinya tak mampu dibuka olehnya. Akhirnya Sam'un ditangkap oleh musuh-musuh beliau di kalangan Raja Israel. Dibawa ke satu tempat-tempat penyiksaan. Akhirnya Sam'un ini diseksa oleh mereka dengan dipotong satu-satu anggota daripada tubuh Sam'un. Akhirnya Sam'un merintih kesakitan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang dipohon oleh Sam'un tadi ini mendapat keberkatan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sam'un dengan kuatnya, dengan jerakahan kuatnya, jeritan kuatnya, sehingga dapat menguntuhkan bangunan-bangunan yang diikat tali daripada tubuh badan yang diikat kepada tiang-tiang, dapat diruntuhkan sehingga menyebabkan musuh-musuhnya tadi yang menyiksanya tadi mati dalam runtuhan tersebut. Itulah kisah Lailatul Qadr. Maka sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi SAW, zaman kami ni tak mampulah kami nak melaksanakan ibadah sehingga 1000 bulan. Kerana di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang kebanyakannya hidup lebih kurang 60 hingga 70 tahun, tak mampu nak melaksanakan. Maka Nabi SAW mengeluarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan.
Apa dia malam kemuliaan? Iaitu malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dapat daripada malam tersebut, dapat malam Lailatul Qadar, ibadah dia dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala digandakan sebanyak 1000 bulan. Semalam dia buat, Allah Taala gandakan 1000 bulan. Betapa untungnya, betapa manfaatnya, betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala dikala kepada umat dia, kepada hamba-hamba dia, sehingga akan Allah Taala bagi kemuliaan sehingga macam tu. Inilah yang dinamakan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat, malaikat Jibril dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyegerakan urusan-urusan pada malam tersebut. Malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke rumah-rumah orang yang bangun malam, orang yang melaksanakan ibadah pada malam-malam tersebut untuk memberi keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa balik ibadah-ibadah yang kita buat kepada Allah, untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr, selamat ataupun sejahtera ia hingga terbitnya fajar. Maka itulah peluang yang kita kena laksanakan. Maka fasa yang ketiga dalam bulan Ramadan yang akan datang ni tak lama lagi, lebih kurang 6 hari lagi. Maka kita kena ada tekad, kita kena ada penuh keazaman. Maka kita nak jadikan sempena dengan hikmah PKP ini. Esoknya kita tak bekerja dan sebagainya, maka gunakan hikmah PKP ini sebagai satu jalan, satu cara untuk kita dapatkan Lailatul Qadar, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dihormati Allah sekalian. Kemudian seterusnya, ibadah yang perlu kita buat dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap individu. Bagi yang berkemampuan, yang ada lebihan daripada tanggungjawab dia, maka orang yang macam ni, maka dia kena diwajibkan pada diri dia untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini hanya berlaku pada bulan Ramadan. Sehingganya sebelum ataupun semasa solat sunat Aidilfitri. Itu waktu yang afdal. Waktu yang sunat semasa berada dalam bulan Ramadan. Maka kita hendaklah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah, kalau semua ahli keluarga kita, setiap individu yang dilahirkan dalam bulan Ramadan, yang masuk bulan Ramadan, individu-individu yang ada, termasuklah anak-anak kita yang baru dilahirkan, maka diwajibkan kepada kita sebagai orang yang bertanggungjawab, iaitu suami, maka hendaklah membayar zakat-zakat bagi anak-anak kita, ahli keluarga kita dan sebagainya, mengikut negeri-negeri yang menetapkan jumlah kadar zakat fitrah banyak mana. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rokoklah kamu berserta orang-orang yang rokok. Maka di sini Allah Ta'ala perintahkan kita, menjadi kewajipan pada diri kita untuk kita melaksanakan zakat fitrah. Jangan tangguh. Sebab apa? Zakat fitrah ini kita nak bagi ruang kepada orang lain yang susah-susah untuk dapat sama-sama dengan kita merayakan kemenangan setelah kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Kesianlah kepada mereka, orang-orang yang susah, terutama sekarang ni banyak orang yang dibuang kerja, banyak orang tak boleh nak berniaga, banyak orang hilang ekonomi, sumber pendapatan dan sebagainya. Baru-baru ni orang viralkan di pejabat gadai, penuh orang bersusun beratur untuk digadai barang-barang
barang-barang kemas dan sebagainya untuk dapat sedikit duit saku untuk menyara kehidupan mereka. Maka di sini inilah menjadi tanggungjawab kita, tanggungjawab umat Islam. Nabi kata umat Islam adalah bersaudara. Ibarat kata kita tepuk paha kanan, paha kiri terasa. Maka di sinilah menjadi tanggungjawab kita, satu pengorbanan pada kita untuk kita memastikan jiran tetangga kita, masyarakat Islam kita, orang yang memerlukan dapat menyambut hari raya bersama-sama dengan kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dihormati Allah sekalian. Hikmah Ramadan di sebalik PKP. Apa yang kita kena buat? Gunakan ruang dan peluang untuk tingkatkan kualiti ibadah kita pada bulan Ramadan ini agar tidak sia-sia. Kita nak kena bangun pagi-pagi, kalang kabut, mandi dan sebagainya, hantar anak sekolah bulan dalam PKP ni kita tak ada benda tu. Kita bangun pagi-pagi dan sebagainya, kita nak kalut untuk pergi kerja, nak bersesak dengan orang, nak kena keluar awal, benda tu pun kita dah tak ada. Cuma kita duduk di rumah, tunggu sehingga pengumuman kerajaan menamatkan PKP ataupun PKPB. Barulah kita kembali kepada kehidupan yang normal. Maka di sini gunakanlah peluang tersebut untuk kita dapatkan Ramadan kali ini, peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kali ini, jadikan Ramadan kali ini adalah peluang untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sebaik yang mungkin. Mudah-mudahan kita mendapat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seterusnya, rumusan pada hari ini. Yang pertama, rancang pelaksanaan ibadah kita. Kalau kita nak buat semua, mungkin kita tak mampu. Maka di sini kita kena ada perancangan. Ibadah apa yang kita mampu selain kita berpuasa pada bulan Ramadan? Mungkin kali ini kita nak buat tarawih tanpa henti, tanpa kita ponting. Walaupun kita buat tarawih itu 8, bukan 20. Jangan kita duk petikai orang buat 8 ke 20 ke berapa ke sebagainya. Jangan kita duk petikai. Maka kita kena bersainglah dengan dia. Dia buat 8, kita boleh buat lebih lagi daripada dia. Mudah-mudahan tarawih hari ini meningkatkan kualiti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rumusan kita yang kedua, bersungguh-sungguh buat ibadah, imanan wahtisaban. Buat satu, istiqamah, bersungguh-sungguh, insya-Allah mudah-mudahan ibadah kita dalam bulan Ramadan menjadi satu tonggak, satu platform untuk kita terus beribadah pada bulan-bulan lain, insya-Allah, dengan imanan wahtisaban. Kemudian rumusan kita yang ketiga, iaitu sentiasa berdoa kepada Allah. Nabi kata ad-doa silahul mu'min, iaitu doa iaitu senjata bagi orang mukmin. Mau tak mau kita kena berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan seterusnya menjadi rahsia penerimaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Ini kunci dia. Ikhlas ini dapat mestilah dengan keadaan sabar. Maka hendaklah kita sabar. Iaitu orang yang tidak ada dalam kerugian, iaitu orang yang sentiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ujian yang Allah Ta'ala bagi waktu kita PKP ini, dan juga ujian sabar kita untuk melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapat la'allakum tattaqun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingat takat tu dulu, segala kelemahan, kekurangan yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, mudah-mudahan kekurangan itu dapat dimaafkan. InsyaAllah pada masa-masa akan datang, saya akan memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. InsyaAllah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Amin atas tazkirah yang disampaikan sebentar tadi. Okey Ustaz, sekarang ni kita beralih kepada sesi soal jawab lakon Boleh kok Ustaz Boleh, insyaAllah. Okey, Mana saya boleh jawab, saya jawablah. Mana yang tak boleh jawab, Ustaz Lenda. baik, insyaAllah. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan juga, dalam sesi webinar ini, kita dibantu oleh beberapa ustaz-ustaz yang kita, orang kata apa, kita jemput untuk bersama-sama kita. Antaranya Ustaz Mursyid daripada MRSM Kepala Batas, Ustaz Jazmin daripada MRSM Transkrian, Ustaz Muhammad Zul Fauzi daripada bahagian kemahiran teknikal dan sebagainya lah. Okey, di sini ada satu soalan. Okey. Soalannya berbunyi, seperti mana yang kita tahu Allah Ta'ala menganugerahkan Lailatul Qadar kepada kita pada bulan Ramadan. Apa pandangan Ustaz jika terdapat segelintir daripada kita yang mana puasa dan solat fardu 5 waktunya tidak lengkap, tetapi apabila malam-malam terakhir di bulan Ramadan, dia bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah dengan mengharapkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimanakah pandangan Ustaz? Okey. Okey, solat waktu tak lengkap tapi bersungguh-sungguh untuk dapatkan Lailatul Qadar. Ya, betul. Okey. Solat waktu adalah benda yang wajib. Bila kita sebut benda yang wajib, maka kita kena buatlah. Itu tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini menjadi kewajipan kita. Yang wajib kita tak sempurna, macam manalah Allah Taala nak terima kita, ibadah kita pada malam Lailatul Qadar. Sepatutnya sebelum kita masuk malam Lailatul Qadar, dalam fasa yang pertama 10 hari Ramadan yang pertama, 10 hari Ramadan yang kedua, kita kena usahakan sebab benda tu kita dah tahu. Itu kelemahan kita. Kita sering tinggal ibadah yang wajib. Maka hendaklah kita sempurnakan yang tu dulu berbanding dengan ibadah-ibadah yang sunat lain. Sebab tu tadi kita sebut ni ayat yang pertama yang saya sebut tadi, la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau yang wajib kita tak sempurna, macam mana kita nak dapat tattaqun? Salah satu dalam tattaqun itu kemungkinan besar Allah Taala anugerahkan kepada kita, iaitu Lailatul Qadar. Macam mana kita nak dapat Lailatul Qadar? Maka kita kena penuhkan syarat-syarat tersebut, iaitu yang paling utama iaitu melaksanakan perintah Allah yang wajib dahulu. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Saya rasa mungkin orang yang bertanya soalan tersebut dapat jawab lakon soalan tersebut. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, kita duk dengar apabila bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar dan sebagainya kan di 10 malam terakhir. So soalan dia kat sini berbunyi, cuma macam mana kita nak ketahui bila malam Lailatul Qadar tu? Soalannya berbunyi demikian. Mohon sedikit pencerahan daripada Ustaz. Nak tahu tu susah tu, nak sebut tu. Kita pun tak tahu sebab kalau kita tengok dalam ni, malam Lailatul Qadar tu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tadi adalah saya dengar ceramah sedikit, dia kata apa? Nabi SAW tahu. Sebab tu Nabi dapat ceritakan dalam surah Al-Qadr. Tapi kenapa Nabi rahsiakan benda tu? Sebab Nabi nak umat dia bermujahadah, cari bersungguh-sungguh macam mana kita cari duit dalam kehidupan kita, macam mana kita cari harta dalam kehidupan kita, macam mana kita cari rezeki dalam kehidupan kita. Maka dalam ibadah untuk mengejar Lailatul Qadar, maka kita kena cari macam tu. Tak usahlah kita duk tunggu bangun pagi, pukul 4, pukul 3 pagi, pukul 5 pagi, 2/3 malam kita tengok dekat tingkap, pokok tak sujud pun. Oh, malam ni bukan Lailatul Qadar. Ataupun malam-malam lepas main tarawih kita keluar rumah, kita tengok, oh malam ni nampak redup lah, langit nampak cerah lah, ni lah apa semua, mungkin malam ni Lailatul Qadar. Tak payah kita duk cerita benda lagu tu. Sebab apa? Sebab di mana keikhlasan kita tadi ni? Di mana kesabaran kita dalam melaksanakan ibadah? Maka di sini kita tak usah duk cerita macam tu, maka kita jadikan 10 malam terakhir itu sebagai istiqamah dalam diri kita, melaksanakan ibadah pada malam-malam tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar. Jangan duk cerita macam mana tanda-tanda Lailatul Qadar. Itu semua kita serah kepada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia, maka kita buat yang terbaik untuk diri kita.
untuk agama kita dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, so saya rasa mungkin jelaslah kot dengan jawapan Ustaz tadi kepada yang bertanya soalan. Okey, ada lagi satu soalan dekat sini Ustaz. Soalan dia berbunyi, saya ada ibu saudara yang tidak mempunyai anak dan suami. Biasanya anak-anak saudaralah yang bayar zakat fitrah beliau. Bagaimana jika lebih daripada seseorang membayar zakat ibu saudara saya tersebut? Mohon pencerahan tentang hukum dan keperluannya. Okey, zakat fitrah yang kena bayar adalah individu ataupun orang yang bertanggungjawab kepada individu tersebut. Kalau mak saudara tu, kalau ada suami dia lah. Kalau tak ada suami dia, diri dia. Orang lain nak bayar untuk dia boleh ke tak boleh? Tak ada masalah. Lebih bayar tak apa. Yang lain tu boleh kita anggap sebagai sedekah kita. Yang penting dekat sini kita bekerja-kejar untuk buat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih tak apa. Itu amal jariah kita. Itu satu tindakan benda baik lebih tak apa. Yang penting benda yang baik ni kita kena lebih. Jangan benda yang baik ni kita buat cukup-cukup, yang tak baik kita lebih. Kita kena imbang. Itu jawapan dia. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih. So, ada lagi satu soalan. Saya rasa mungkin ini soalan yang terakhir lah kot. Okey, kepada Al-Fadhil Ustaz Amin. Okey, soalan dia berbunyi. Dia nak tanya pandangan Ustaz tentang ibadah sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Sebagai contoh, mewar-warkan ke dalam media sosial. Apakah pandangan Ustaz? Sedekah yang diwawarkan secara terang-terangan. Okey, kita nak baca hati orang yang bagi tu kita tak mampu. Bukan bidang kita. Tu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma seperti mana yang saya katakan tadi, kita husnuzan di atas perkara-perkara yang orang tu buat. Maksudnya seperti mana yang ayat yang saya baca tadi tu, jadikan sebagai role model dalam kehidupan kita. Jangan benda kebaikan kita pandang di segi kejahatan. Dia akan jadi bermasalah. Kita tengok benda tu baik, kita pandang di segi kebaikan. Walaupun orang tersebut ada niat di sebaliknya. Soalnya itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia ikhlas ke, dia tak ikhlas ke. Tapi yang penting sekarang ni kita kena tanya diri kita, bila kita nak jadi macam dia? Boleh buat kerja amal, boleh buat kerja-kerja CSR kemasyarakatan, apa semua tu. Kita sekarang ni kita condemn. Tapi bila kita nak jadi macam dia, maka sepatutnya kita kena yang macam tu keadaan dia. Jangan kita tengok sisi kebaikan yang setiap orang buat, kita kena tengok kebaikan. Jangan kita tengok di segi kejahatan. Bila kita tengok di segi kejahatan, maka mengundang masalah kepada diri kita. Mengundangkan perkara-perkara yang tak baik seperti mana yang berlaku, seperti mana yang saya ceritakan tadi kepada Ustaz Ebert Liu. Saya tak nak cerita panjang lah. Masing-masing saya tahu masalah-masalah tersebut. Jadi kita tengok di segi kebaikan dia. Jangan kita tengok di segi keburukan dia. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Amin. So saya rasa kiranya semua terjawablah kot dengan persoalan-persoalan yang telah disampaikan kepada Ustaz. So sekiranya tuan-tuan dan puan mungkin tak sempat nak tanya pada hari ini, tuan-tuan dan puan rasanya boleh berhubung teruslah dengan Ustaz Nur Amin Saini bin Zainal. Seperti mana yang ada dalam skrin tuan-tuan dan puan sekarang ni, Ustaz tengah share nombor telefonnya ada dekat situ, emailnya ada dekat situ, Facebooknya ada dekat situ, Instagramnya pun ada kat situ. So tuan-tuan dan puan boleh berhubung teruslah dengan Ustaz Amin sekiranya terdapat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama lah. Bukan hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Kan Ustaz kan? Betul. So insyaAllah tuan-tuan dan puan semua boleh berhubung dengan Ustaz Amin. So saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan penceramah kita Al-Fadhil Ustaz Amin atas tazkirah disampaikan sebentar tadi, dan juga tuan-tuan dan puan yang sudi untuk mengikuti webinar kerohanian anjuran Mara Excellence Center. So sebelum kita mengakhiri kita punya webinar kerohanian ni, saya akan share satu slide kepada tuan-tuan dan puan untuk tuan-tuan dan puan klik URL tersebut. Kalau ikutnya saya share ni memang tak boleh klik URL tersebut. Tuan-tuan dan puan kena type URL tersebut untuk jawab soalan ringkas untuk kita nak tengok
nama tuan-tuan dan puan untuk kita rekodkan di dalam sistem Godna. Untuk tuan-tuan dan puan juga, hari ini tuan-tuan dan puan join kita punya webinar ni, tuan-tuan dan puan akan dapat 1 hari berkhusus. Okey, insya-Allah. So saya akan share sekarang lah kepada tuan-tuan dan puan. Okey.